Good morning kelas. Hari ini kita sambung lagi lah dengan kita punya topik iaitu subtopik seterusnya dalam bab 6, sokongan, pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey. So macam kita tahu lah, bukan setakat haiwan je nak kestabilan. Okey, tumbuhan pun sama lah. Kalau tumbuhan tak stabil apa jadi? Dia akan cepat tumbang. So kalau kamu tengok, kita telah huraikan dulu mengenai sokongan. Sokongan dalam tumbuhan membantu supaya tumbuhan ini berdiri tegak. So bila tumbuhan ni berdiri tegak, tadi dia ada persaingan lah untuk mendapatkan cahaya matahari. Kamu tahu lah dalam hutan, semua tumbuh-tumbuhan akan bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Sebab tu kalau kamu tengok, pokok-pokok yang tinggi-tinggi tu lagi tinggi, lagi banyak cahaya matahari dapat, lagi senang yang nak buat proses fotosintesis. So proses fotosintesis tu proses di mana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Okey. Dan lagi satu ialah dia kena ada sokongan sebabnya bila angin kuat ke apa, pokok tu tak mudah tumbang. Okey, dia tak mudah tumbang. So penting je untuk dia ada sokongan yang baik. Okey. Okey, kita tengok lah. So sokongan bagi tumbuh-tumbuhan apa dia? First sekali tumbuh-tumbuhan ada dua jenis sokongan. Satu ialah dari segi batang, okey. Dan satu lagi dari segi akar dia lah. Okey. So batang dia ni dia akan menampung berat bunga, berat daun dia, okey, berat buah dia. Akar pula fungsi dia nak mencengkam tanah tu. Jadi bila cengkam tanah tu supaya dia tak mudah tumbang. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, tengoklah tumbuh-tumbuhan dekat daratan ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis sistem sokongan dia. Satu yang berbatang berkayu. Satu lagi tumbuhan yang batang dia tidak berkayu. So tumbuhan yang batang tak berkayu ni kita panggil dia tumbuhan herba lah. Okey. Dan yang batang berkayu tu kita panggil tumbuhan berkayu lah. So ni contoh dia kat sini lah kamu tengok ini tumbuhan di mana batang dia berkayu. Okey, memang kayu keras lah. Kalau hentak pala kayu ni, apa yang jadi? Kayu ni pecah, pala kita pecah. Pala kita dah pecah. Tapi kalau kat sini, okey, tumbuhan herba ni batang tak berkayu. Kalau kamu hentak pala dekat batang tumbuhan ni, putuslah batang dia, okey. So kita pergi yang pertama iaitu tumbuhan yang berkayu. So tumbuhan yang berkayu ni sepatutnya pokok-pokok yang besar-besar, yang tinggi-tinggi lah, okey. Banyak pokok besar tinggi tu, kamu keluar rumah kamu tengok semua pokok besar tinggi kebanyakannya lah. So kat sini dia bagi contoh pokok rambutan dan juga pokok angsana. Okey. So tumbuhan yang berbatang kayu ni dia memang keras, dia kuat dan dia tegar. Dan tisu batang kayu tu kita buat daripada bahan yang bernama lignin. Okey. So lignin ni yang menyebabkan batang tu dia keras dan kuat. Okay, kita tengok pada tumbuhan yang tidak berkayu. Tumbuhan yang tak berkayu, contoh yang paling senang adalah ramak pada ramak pokok pisang. Pokok pisang memang tak ada kayu. Tak percaya kamu pergilah tumbuk pokok pisang belakang rumah hampa tu. Kalau muak tak marah lah. So kalau kamu tengok, so kebanyakan tumbuhan yang tidak berkayu ni dia bergantung kepada air yang disimpan dalam batang dia. Sebab tu kalau kamu tengok, batang bagi contoh kat sini pisang ni, bila kamu tetak dia, kamu akan dapati bahawa batang tu macam lembab-lembab, macam basah-basah macam tu. Okey, macam basah-basah macam tu. Sebab air tu yang menyebabkan dia tinggi menegak. Okey. So kita panggil dia segah sel. Bila cukup air, sel dia segah. Kesegahan sel. Okey. Kalau kurang air, dia akan layu lah. Dia tak kuat lah untuk pegang daun dan buah dia. Okey. Jadi kalau kamu tengok, sama ada batang dia berkayu ke tak berkayu ke, dia ada beberapa ciri khas lah untuk membantu memperkuatkan sokongan pada tumbuhan tersebut. Contohnya kalau tumbuhan yang batang berkayu, okey, kita ada akar banir, okey, akar sokong dan akar jangkang lah. Okey, ni contoh kamu tengok akar dia nampak. Okey, tumbuhan berkayu. Ni kamu nampak ni, dia macam duk paut-paut kat sini kan. Okey. Kalau tumbuhan tak berkayu pula, dia ada ciri-ciri istimewa macam ni, sulur paut, okey, akar cengkam dengan batang berongga. Okay, yang first sekali ialah akar banir lah. So kalau kamu tengok, akar banir terdapat pada pokok yang besar dan tinggi. Macam pokok durian ke. Lah ni kan durian mahal. Okey. So kamu boleh tengoklah pokok durian dia ada akar banir.
Lepas tu pokok angsana ke, atau pokok-pokok dalam hutan tu, yang lepas tu tebang malak tu. Jadi kebanyakannya akar ni memang orang cakap akar bani lah. Yang betul-betul kuat lah. Dia mencengkam masuk ke dalam bumi ni. Kau boleh tengok akar ni bermula kat sini. Besar. Lepas tu dia merebak merata. Okey, yang kedua ialah akar sokong. Akar sokong ni, selain daripada akar dekat bawah, batang-batang dia juga mengeluarkan akar-akar jugalah. So, akar daripada batang ni akan turun ke bawah dan melekat pada tanah. Okey, untuk membantu menyokong tumbuhan tu. So, selalunya pokok jenis macam ni, kalau orang-orang kampung kata, jangan duduk dekat lah. Ada pontianak lah, apa semua ada lah. Okey. Biasalah tu tu orang cakap kepercayaan. Okay, kepercayaan orang. Tapi dari saintifik dia tak ada bukti lah. So kalau kamu tengok kat sini, contohnya adalah pokok banyan, kemudian kita ada pokok pandan dan juga pokok ara. Pokok ara ni popular lah. Okay. Kemudian kita ada akar jangkang. Okay. Akar jangkang. So akar jangkang ni, kenapa kita sebut akar jangkang? Cikgu rasa lebih kepada akar ni dia tinggi macam orang cakap macam terkangkang. Okay. So akar jangkang lah. Selalunya ada kat pokok bakau. Sebabnya bila pokok bakau ni kalau kamu tengok dia ada macam ayak sikit kat sini. So akar dia, kebanyakan akar dia takut tak boleh mencengkam dengan baik. Sebab dia lembut tanah dia tu. Jadi dia kena keluarkan akar yang lebih banyak. Dan akar tu pula dia kangkangkan bagi dia luas. Dapat kawasan yang luas. Kemudian dia tinggi lah. Kamu tengok tinggi ni akar ni. Ragah-ragah juga nak naik ni. Okey. So bagi banyak akar dia supaya boleh mencengkam betul-betul tanah yang lembut tu. Supaya dia hidup dalam kawasan paya. Okey, next ialah sulur paut. Okey. Sulur paut. So kalau kamu tengok sulur paut ni selalunya ada pada pokok-pokok timun apa semua tu lah. So sulur paut ni adalah struktur khas yang halus. Okey, dia melingkar, melilit. Okey. Pada batang-batang yang ada dekat dengan dia lah. Sebab bantu untuk sokongan dia. Selalunya ada pokok-pokok timun, pria, pokok labu. Okey. Memang ada akar sulur paut ni lah. Dan kita ada akar cengkam. Okey. So untuk akar cengkam, kalau kamu tengok ni pokok duit-duit ni. Okey. Dia hidup dekat batang pokok lain. Okey. So dia nak bagi dia punya akar tu, dia punya akar tu stabil, sokongan badan dia pun okey, dia kena orang kata apa? Mencengkam masuk ke dalam dahan pokok yang dia naik ni. Kalau kamu tengok sini okey. Contohnya yang guna kaedah ni adalah pokok orkid dengan pokok duit-duit lah. Sebab tu kalau kamu tengok pokok orkid pun tumbuh atas dahan. Okey, ada dahan pokok lain. Kita tengok pada tumbuhan akuatik, iaitu tumbuh-tumbuhan yang hidup dalam air. Okey. So tumbuhan akuatik ni memang lepas tak ada kayu lah, tak berkayu. Okey. Dia selalunya sokongan utama dia dapat daripada air lah, daya apungan air. Okey. So tumbuhan akuatik ni dia diperbuat daripada tisu erenkima. Jadi tisu erenkima ni dia adalah sel tisu di mana tengah-tengah tu kosong, dia ada ruang udara menyebabkan tumbuhan akuatik ni dia senang terapung. Okey. Tisu apa? Tisu erenkima. Okey. Okey. So bila tumbuhan kita ni dia ada ruang udara dalam tisu dia, jadi ruang udara ni membantu dia untuk terapung dan juga membantu dia untuk lebih stabil lah. Okey. So selain daripada tisu erenkima tu, dia pun juga ada batang-batang dalam dia berongga lah. Dalam dia kosong berongga. Okey, untuk membantu dia lebih ringan dan juga menambah daya apungan air dia lah. Contohnya macam pokok keladi dan juga pokok teratai. Okey, kelas kita sambung dengan bagaimana cara kita nak menentukan usia tumbuhan yang berkayu lah. So kalau kamu tengok So kalau kamu tengok kat sini, kebanyakan pokok-pokok kayu balak yang ditebang tu, okey. Kamu akan dapati dia ada bulatan-bulatan dalam ni lah. Nanti cikgu akan ajar macam mana kita nak kira dia punya usia. Okey.
So, cara yang paling biasa kita gunakan ialah kita kira berapa banyak gelang yang ada dalam batang tumbuhan tu. Tengok contoh ni ya. Okey, ni tumbuhan ni. So, kamu kira lah berapa banyak gelang ni ada. So, ni 1 gelang, 2 gelang, 3 gelang, 4 gelang, 5, 6, 7. Ni hak kecil-kecil semua kena kira ni. 8, 9, 10, 11, 12 sampailah hujung. Okey? Baru kamu boleh tahu berapa umur dia. Berapa umur pokok tu. Okey? So, daripada first ni kepada gelang yang sampailah gelang yang paling hujung. Kita tahu berapa umur dia. Bukan sampai 7 . Habiskan. Habiskan. Okey? Sampai hujung kita tahu gelang dia ada berapa tahun. So, kalau selalunya, okey, bila orang syarikat nak tebang pokok balak ni, dia cek dulu usia berapa. Sebab mereka ada usia-usia tertentu yang mereka boleh tebang balak tu. Sepatutnya lah kan. Okey, so mereka ada gerudi khas. So, gerudi tu dia akan gerudi masuk ke dalam batang pokok. Kemudian dia keluarkan batang pokok tu, dia akan dapat macam satu batang kayu macam ni yang ada gelang-gelang-gelang tu. Dia kira lah gelang dia ada berapa. Dekat sini gelang dia ada 14. Maka usia pokok tu adalah 14 tahun. Okey, macam mana kita nak hubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan? Okey, so senang cerita ialah tumbuhan tu kita anggap dia stabil kalau dia tak mudah tumbang lah. Angin mai ke, ribut mai ke, hujan lebat ke, kilat ke, tanah runtuh ke, dia tak tumbang. Okey, maksud dia stabil. So, kestabilan tu sama je macam pokok-pokok lain. Macam pokok lain pula dah. Sorry ya. Macam dengan haiwan yang lain pun. Dia dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak lah. Lagi luas tapak, lagi stabil. Lagi rendah pusat graviti, lagi stabil. Okey. So, kalau kamu tengok antara pokok yang gemuk besar ni, gemuk pendek ni, dengan pokok yang tinggi, okey, yang lebih rendah pusat graviti lah pokok gemuk pendek ni lah. So, pokok ni lebih stabil berbanding dengan pokok tinggi. So, kalau angin kuat mai, pokok tinggi tu senang untuk patah ataupun senang untuk tercabut akar berbanding dengan pokok yang ni. Pokok ni stabil sungguh ni . Tengok akar dia besar, batang dia rendah. Lepas tu bila kita nak ukur pusat graviti dia pun rendah sebab dia rendah kan. So dia memang stabil betul. Sebab bila lagi rendah pusat graviti dia lagi stabil. Okey, sampai satu situ saja. So, kita dah habis bab 6. Tapi macam cikgu cakap lah, ada kelas yang belum habis lagi bahagian depan tu. So, bahagian depan cikgu akan rakam. Okey. Dan cikgu akan letak untuk kamu tengok kemudian. Okey. Okey, sampai sini saja. Okey, bye-bye kelas.